Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada sesi ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama kita menyambung kembali pelajaran pengajaran kitab Penawar Bagi Hati ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat serta rahmat kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita masuk kepada sifat yang ketiga daripada 10 sifat yang mesti dibuang oleh diri kita. Jika sekiranya 10 sifat ini ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, maka kita perlu membuang sifat-sifat ini terlebih dahulu, kerana 10 sifat inilah, bila adanya 10 sifat ini, maka datanglah sifat-sifat mazmumah yang lain, insya-Allah. Jadi sifat yang ketiga yang perlu kita buang ialah kemarahan. Kemarahan. Marah adalah sifat tercela yang menyebabkan kepada banyak kebinasaan. Hal ini menyebabkan anggota yang zahir akan memukul, memaki, membunuh, berdendam dan dengki. Ini zahir. Bila datangnya, bermulanya dengan sifat marah, maka zahir kita akan memukul, menendang. Akan bertindak. Apa yang di dalam marah tadi tu bertindak keluarlah dengan tindakan kita. Okey. Namun seseorang itu akan berduka cita sekiranya seseorang yang lain mendapat nikmat, malah berusaha bagi membuka rahsianya. Ketahuilah satu daripada perkara ini boleh membawa kebinasaan. Oleh itu, Islam mengajar kita supaya dapat memecahkan sifat amarah. Maksudnya dengan sifat marah juga kita akan dengki. Kita akan mula iri hati pada seseorang sehingga kita berusaha untuk membuka rahsia orang lain. Okey. Jadi Nabi berpesan dalam satu hadis, Nabi sebut laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan beberapa orang lelaki, tetapi yang kuat itu adalah apabila seseorang itu memiliki dirinya, iaitu mampu mengawal dirinya ketika marah. Maksudnya kita faham, orang yang paling kuat yang sebenar ialah orang yang mampu menahan sifat marah. Semua kita ada sifat marah, kerana ia adalah orang kata fitrah, adanya marah. Namun ada tempat. Kenapa Allah bagi pada kita sifat marah ini? Kerana ada tempat yang perlu kita gunakan dengan sifat marah ini. Namun pada tempat-tempat yang tak sepatutnya, kita mestilah mengawal perasaan marah kita. Okey. Jadi hadis di atas menjelaskan seseorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah yang menguasai dirinya, seperti memaki, memukul, kan? Memaki, memukul orang yang lebih lemah daripada kita. Kerana apa? Kerana kita menurut hawa nafsu kita, kita menurut marah kita tadi. Okey? Okey. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Berilah pesanan kepadaku dengan satu pekerjaan yang mudah." Dia minta Nabi berpesan pada dia. Nabi jawab, "La taghdab, janganlah kamu marah." Lalu lelaki tersebut ulang lagi, nak minta lagi pesanan yang kedua. Tapi Nabi sebut lagi, "La taghdab, jangan marah." Kan, maksudnya pentingnya untuk kita mengawal sifat marah ini. Oleh itu, kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan dua perkara. Jadi dalam buku ni diajar kepada kita bagaimana untuk kita mengatasi sifat marah. Bagaimana untuk kita menahan marah itu dengan beberapa perkara inilah yang diajar kepada kita. Yang pertama, okey, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan menahan marah.
Menahan marah ni tidak dimaksudkan di sini menahan marah itu dengan maksud menghilangkannya. Ini kerana perasaan marah itu sudah tentu tidak akan hilang dan memang tidak patut ia hilang. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana ia adalah alat bagi memerangi orang-orang kafir. Sifat marah dapat mencegah setiap kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan. Macam saya sebut awal-awal tadi, sifat marah ini Allah bagi ada tujuan dia. Bukan bermaksud kita nak buang terus sifat marah ini, tetapi dia ajar untuk menahan pada keadaan tertentu. Namun sifat marah ini perlu ada ketika mana? Ketika kita nak memerangi orang kafir. Sebagai contoh, kita nak mempertahankan Islam. Mesti meletakkan Islam pada tempatnya. Jadi kita mesti marah. Orang mempelekehkan Islam. Orang memijak-mijak Islam. Itu maksud marah yang dibenarkan. Iaitu marah bertempat. Okey. Dan marah melakukan kemungkaran. Bila mana kita melihat satu-satu kemungkaran yang berlaku depan mata kita, maka kita marah. Itu tanda bahawasanya kita ini masih ada iman. Bila kita tengok kemungkaran, bila kita tengok kemaksiatan, maka adanya nilai ataupun perasaan ingin marah. Tak suka. Rasa, ya Allah, kenapa dia buat maksiat ni? Kan? Jadi hati kita berbicara. Tanda kita marah. Kan? Dan menyuruh untuk melakukan kebajikan. Maka sifat marah ini perlu digunakan pada tempat yang selayaknya. Okey. Marah itu diumpamakan seperti anjing buruan. Menahan marah bermaksud mengajarnya sehingga ia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Oleh itu, pergerakannya sama ada bergerak ataupun diam dapat dikawal melalui petunjuk daripada akal dan syarak. Semua perkara ini tidak akan menyalahinya seperti mana anjing buruan yang hanya mengikut perintah tuannya. Oleh itu, anjing dapat memahami arahan apabila seseorang itu bersungguh-sungguh mendidiknya. Antara cara mendidik diri daripada sifat marah adalah dengan membiasakan diri untuk lambat marah, iaitu menahan marah, serta memaafkan orang yang membuatkan kita marah. Okey. Jadi marah ni seperti diumpamakan seperti anjing buruan. Maksudnya anjing ni dilatih. Jadi begitu juga dengan sifat marah kita. Marah ni dia perlu kepada latihan. Kena latih diri kita supaya mampu menahan marah tersebut. Dia tak boleh tiba-tiba je nak jadi baik, nak jadi tak panas baran sebagai contoh. Tak. Dia perlu kepada latihan. Dan mestilah dia mesti berjalan mengikut akal dan syarak. Maksudnya akal kita fikir, benda ni perlu ke marah? Perlu. Sebab apa kita kata perlu? Syarak kata perlu marah. Contoh anak tak solat. Perlu marah. Takkanlah kita tak nak marah tengok anak tak solat, kan? Sebagai contoh. Ataupun keluarga kita melakukan maksiat. Ataupun isteri kita buat perkara yang dilarang oleh agama. Maka akal kita kena berfikir. Maka berjalan mengikut akal dan syarak. Okey. Kerana seperti dicontohkan anjing tadi memahami arahan tuan dia. Jadi kita mesti memahami apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana untuk kita tahu? Bagaimana untuk kita faham apa yang disuruh oleh Allah? Tidak lain tidak bukan ialah dengan mendalami ilmu agama. Menggali setiap ilmu-ilmu yang Allah dah bagi tahu. Ada kat mana Allah pesan begini, Allah pesan begitu. Allah larang begini, Allah larang begitu. Tinggal kita je tak ambil tahu, betul tak? Jadi kena tahu. Okay, jadi antara cara je untuk mendidik marah ni ialah kita mesti membiasakan diri kita dengan lambat marah. Contoh, bila kita nak marah je, kita cool down dulu. Baru marah. Okay. Maksudnya, tahan dulu. Masa nak marah betul-betul tu, tahan dulu. Lepas tu nak marah, marahlah. Sebab kali kedua tu dia dah lain dah.
Okey, marah kali pertama tu dia dah berbeza dengan marah kali kedua. Yang kedua bagaimana ialah dengan cara kita memaafkan orang yang membuatkan kita marah. Okey, yang pertama kita cuba menahan marah tersebut. Yang kedua kita memaafkan orang yang membuat kita marah. Orang yang buat kita sakit hati tapi kita maafkan. Itu yang pertama, cara dalam ni lah. Disebut dua keadaan tadi. Jadi insya-Allah kita berehat dulu seketika. Kita sambung selepas ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Okey ke puasa hari ni? Pagi tadi bangun sahur tak? Kepada mereka yang payah sangat nak bangun sahur tu, jom ikuti petua Kak nak bagi ni. Tips mudah bangun sahur. Pertama, tidur awal. Kalau boleh, lepas habis tarawih tu, boleh terus pergi tidur. Tidur awal ni sangat penting tau. Kalau tidur lambat, nanti pening pula masa bangun. Takut pula nasi tak masuk mulut. Kedua, minum air masak sebelum tidur. Ia membolehkan badan kita repair kepenatan di siang hari tadi. Ketiga, kurangkan minum minuman berkafein. Nanti kita susah nak tidur dan kerap terjaga. Keempat, niat dengan bersungguh-sungguh. Minta pada Allah untuk kejutkan kita untuk bangun sahur. Itulah tipsnya kalau nak bangun sahur ya adik-adik. Selamat mencuba dan selamat berpuasa. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Jadi kita sambung kepada bagaimana cara untuk kita menahan marah. Yang kedua disebut dalam buku ini adalah apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak di dalam hati, kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah seseorang itu perlu mengetahui tidak ada sebab untuk dirinya marah terhadap yang lain. Kerana tidak ada yang terjadi melainkan semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada sebab untuk kita marah. Ya Allah, subhanallah. Kan bercakap masa ni senanglah kan? Tapi bila berlaku kejadian tu, Allahu Rabbi, marah tu sudah menguasai diri kita. Sebagaimana contoh, anak kita pecahkan pasu. Kan isteri kita iron baju sehingga terbakar baju ofis kita. Ataupun apa-apa sahajalah yang menyebabkan kita rasa nak marah. Jika kita yakin, kita tahu, kita faham setiap yang berlaku itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hebat ni. Orang yang tak marah ni, maksudnya dia marah pada tempatnya lah. Dia marah pada tempat yang sepatutnya yang tadi tu. Ustazah ada satu cerita. Bila mana Ustazah pergi ke Aceh pada tahun 2017 bersama dengan rombongan Asmaul Husna. Dia ajar kita bagaimana kita nak memahamkan nama-nama Allah. Maka di situ banyak benda Ustaz belajar tentang memang orang yang betul-betul yakin, orang yang betul-betul faham dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, maka tak sedetik pun dia akan marah pada orang. Waktu tu kami tunggu untuk makan tengah hari, yang masing-masing dah lapar, masing-masing dah lewat sangat dah. Masa tu pukul 3 tak silap. Pukul 3 belum sampai nasi makan tengah hari. Tapi mereka tak marah pun. Dia kata sementara nasi tak sampai, kita faham ni semua ketentuan Allah. Maka kita penuhi masa kita menunggu ni dengan kita buat sedikit tazkirah. Nampak tak? Maksudnya begitu. Sebenarnya boleh sebenarnya boleh. Bila kita dah faham semua ketentuan, semua yang berlaku memang dah ditetapkan oleh Allah. Memang dengan kehendak Allah. Kenapa? Kerana Allah nak uji kesabaran kita. Allah nak uji bagaimana kita menerima qada tersebut, kan? Jadi
sebenarnya benda ni tak mustahil untuk kita jadi seorang yang tak marah. Maksudnya marah pada tempatnya boleh. Jadi nombor 2 dia terang pada kita dalam buku ni, maksudnya bagaimana untuk kita mengelak diri kita ni daripada marah tak bertempat, marah tak tentu hala tu. Kita ingat, letak dalam minda kita bahawa setiap yang berlaku itu adalah qada dan qadar Allah. Maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bagaimana kita tak nak bagi kita ni marah, seseorang itu juga patut mengetahui kemarahan Allah itu lebih besar daripada kemarahannya. Serta limpah kurnia Allah itu adalah lebih besar daripada seseorang itu menderhaka terhadap Tuhannya. Maksudnya kita nak marah, sebenarnya murka marah Allah itu lebih daripada kita nak marah pada anak kita sebagai contoh. Kita nak marah pada suami kita. Kita nak marah pada isteri kita. Marah Allah itu lebih besar. Kita ingat yang tu. Dan limpah kurniaan Allah adalah lebih besar daripada seseorang itu menderhaka terhadap Tuhannya. Maksudnya Allah ni, kurnia Allah terhadap kita ni lebih besar. Jadi apa sebab untuk kita marah? Kan? Apa yang kita dapat kalau kita marah? Tak dapat apa-apa. Bahkan kemarahan Allah terhadap kita itu lebih besar. Kan? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesekali pun memarahi hamba-Nya itu. Kamu perlu mengingati, kamu wajib mengikut setiap perintah Tuhan daripada kamu mengikut hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah. Kan? Maksudnya Allah, limpah kurniaan Allah ini lebih besar. Selepas kita marah, setelah kita terlanjur marah, maka kita mohon ampun. Kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita simpan dalam minda kita, dalam otak kita bahawasanya apa yang terjadi itu tak ada. Bahkan kita rugi. Maksudnya kita tak akan dapat apa-apa kalau kita marah. Sebab itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan jika kita bersabar, kita redha, kita akan dapat pahala berlipat kali ganda. Sebab kita faham itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam doa kita sentiasalah sebut ya sabur, ya sabur, ya sabur. Kan? Allah yang Maha penyabar. Bagilah, campaklah sifat sabar itu dalam hati kita, insya-Allah. Okey. Jadi kita faham bahawa marah itu datangnya daripada syaitan. Maka bila kita nak marah, cepat-cepat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sebenarnya bila kita marah ni memang di luar kawalan kita. Sebab syaitan sudah menguasai diri kita ketika kita marah. Okay, satu cerita Ustazah nak bercerita pada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya dengar cerita ni daripada Ustaz Fatahi. Kisah bila mana di satu tempat ada seorang ibu tinggal bersama anaknya. Anaknya muda lah, lelaki, anak muda, dan mereka merupakan orang yang susah. Si ibu ini berniaga menjual kuih. Jadi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pada suatu Ramadan, ibu ni tak berapa sihat dan teringin untuk makan daging. Bila teringin makan daging, orang susah, payah nak beli daging, tak ada duit. Maka bisnes ataupun jualan hari tu ada orang yang bermurah hati bagi duit lebih pada si ibu ni. Maka si ibu ni minta anaknya beli daging. Tapi masa ibu dia kejutkan anak dia dalam keadaan tidur, anak dia marah. Bila ibu dia panggil, dia jawab, nak marah. Kali kedua, lagi kuat. Mak ni dah kecil hati dah ni. Tapi simpan. Sebab apa? Sebab nak sangat makan daging. Bila kali ketiga panggil, dia marah, dia bangun. Dia
kata, bawa main sini duit. Nak pergi beli daging ni. Dia pergi ambil duit dekat mak dia. Dia start motor, dia pergi beli daging. Dia pergi beli kat pasar. Lama tu dia balik. Dia baling macam tu je daging pada mak dia. Mak dia ni ambil, kutip, masuk dalam plastik satu semula. Kan? Lalu dia sambung tidur. Oh, muda, puasa, letih kan. Banyak tidur lah. Mak dia masak lah daging tersebut. Masak, kejut, bangun, tak bangun. Dah maghrib dah ni. Dia panggil lagi anak dia, bangun. Dah maghrib dah ni. Mak dia dah makan dah ni. Buka puasa, maghrib. Okay. Bila anak dia bangun tu, anak dia terkejut tengok mak dia. Dia jadi macam tak tentu arah. Dia tengok mak dia. Dan setelah beberapa bulan selepas itu, ibu dia meninggal kerana dah memang sakit. Waktu itulah baru orang tahu cerita dia. Rupa-rupanya dalam keadaan anak dia marah tadi, anak dia pergi ke pasar membeli daging babi. Dan setelah kejadian tu, setiap kali maghrib anak dia akan gila. Anak dia akan gila kerana dia teringat. Dia bangun maghrib tu, dia tengok mak dia tengah makan daging tersebut. Wal'ayazubillah. Sebenarnya itulah bahananya marah. Kerana terlalu marah pada ibu. Minta tolong beli, maka dia beli daging yang tak sepatutnya. Dan sebenarnya benda ni berlaku pada kita kan. Kalau kita perasan kita tengah tidur, anak kita kacau kan. Ataupun kita tengah tidur, ada je benda berlaku, kita akan nak rasa marah tu lebih. Berbanding dengan kita sedang terjaga. Kan? Jadi kita mohon sangat. Kita mohon doa banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni seorang yang sabar. Sabar. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah banyak menyebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama ni, maksud bersama ni sangat dekat. Kita bersama, kan? Kita duduk, kita hidup bersama pasangan kita. Kita hidup bersama anak-anak kita. Makan bersama-sama. Maksudnya perkataan bersama tu sangat akrab, sangat rapat. Dan memang Allah akan duduk, akan dekat, akan sentiasa bersama kita. Jika kita sentiasa memilih jalan sabar. Cuba untuk kita perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih sabar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berhenti rehat seketika, insya-Allah kita bertemu selepas ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis Nabi SAW tentang marah yang membawa maksud berhati-hatilah bahawa marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Tidakkah kamu melihat pada kedua-dua matanya yang merah dan bengkak urat lehernya? Sesiapa yang memperoleh sesuatu daripada yang demikian itu, maka dia hendaklah memukulkan pipinya pada bumi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa meletakkan semulia-mulia anggota kita pada tempat yang terhina. Maksudnya muka kan, muka anggota yang paling mulia. Sebab itu Allah letak paling tinggi, paling atas. Tapi ketika marah, kena letak tempat paling hina. Seperti sujud di atas lantai ketika solat. Kerana kemarahan yang besar adalah dengan memecahkan sikap takabur yang ada pada seseorang individu tersebut. Ia juga bertujuan supaya dapat menginsafi bahawa kita berasal daripada hamba yang hina. Maksudnya, kenapa kita marah? Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita tak boleh nak terima. Seolah-olah kita faham tadi, kalau kita faham bahawasanya setiap yang terjadi itu adalah qada dan qadar Allah, seolah-olah kita marah pada Allah. Betul tak? Hebatnya kita nak melawan ketentuan Allah. Besarnya kita. Maka dalam hadis ni Nabi ajar kita tepuk pipi.
tepuk pipi dan pergi ke bumi. Letak pipi ni atas tanah. Letak pipi atas tanah. Supaya kita sedar bahawasanya kita ini berasal daripada tanah. Berasal daripada air mani yang hina dina. Oleh itu, kita tidak sepatutnya membesarkan diri. Kita perlu mengetahui bahawa menahan marah itu adalah kelakuan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang berjaya menahan kemarahan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 134. Dalam buku ni dia bagi ayat pendek sahaja. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Sebenarnya ayat ni bermula daripada allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan mereka senang ataupun susah, dan mereka menahan kemarahan mereka, dan mereka memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Maksudnya Allah suka orang-orang yang infakkan harta mereka dalam keadaan dia senang ataupun susah, orang yang menahan marah, dan orang yang memaafkan orang lain. Jadi Allah nukilkan dalam, Allah mengiktiraf orang yang menahan marah ini di dalam Al-Quran. Begitu juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca maksudnya sahaja, iaitu daripada Musnad Ahmad. Muaz bin Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang menahan marah padahal dia mampu melampiaskannya, Allah memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, sehingga Allah menyuruhnya memilih bidadari yang sesuai yang dia inginkan. Subhanallah. Nampak tak? Allah mengiktiraf orang yang mampu menahan marahnya, dan Allah memanggil di hadapan semua makhluk. Itu tanda Allah mengiktiraf. Allah memanggil di hadapan semua makhluk. Sebab apa? Sebabnya dia boleh marah. Contoh bos, seorang bos, dia boleh marah pekerja dia ada hak, tapi dia tak marah. Maksudnya bukanlah sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, kan? Maksudnya marah pada tempat yang sepatutnya sahaja. Jadi begitu juga dengan kita lah, ibu bapa sebagai contoh, kan? Suami isteri, anak. Jangan marah pada ibu, jangan marah pada bapa. Itu lagilah termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kan? Termasuk dalam anak derhaka. Tapi kebanyakannya kita ni, mak ayah ni banyak marah anak lah, kan? Ataupun bos banyak marah pekerja. Jadi kita cuba untuk kita faham apa yang pekerja kita buat itu adalah ujian untuk kita. Allah nak menilai kita. Apa yang anak kita perlakukan itu adalah ujian untuk mak ayah. Allah nak menilai kita. Allah nak ajar kita sabar. Allah nak ajar kita ni berbaik sangka dengan Allah. Allah nak ajar kita ni percaya dan yakin itu semua adalah takdir Allah. Bila Allah berkehendak, dia akan buat. Dan sebenarnya apa yang Allah buat itu semuanya merupakan kebaikan buat kita. Tadilah nak latih kita sabar, kan? Sebenarnya Allah bagi ujian untuk melatih kita menjadi orang yang sabar. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada sifat yang dicela ataupun sifat yang perlu dibuang, sifat yang keempat, insya-Allah pada sesi yang akan datang. Ustazah rasa untuk kali ini sampai sini sahaja. Apa-apa yang baik itu daripada Allah dan kurang lemah daripada diri sendiri. Astaghfirullahalazim. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.